Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, juga anak-anak didik yang Ustazah kasihi. Semoga sentiasa sihat walafiat dan dalam rahmat serta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, hari ini kita akan belajar satu tajuk dalam bidang sirah, ya, tingkatan 2, kaitan dengan wanita, suri, teladan ummah. Baiklah, kita teruskan. Yang pertama kita lihat ialah Sayyidatina Khadijah, permaisuri hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama Khadijah binti Khuwailid, bangsa Quraisy dari Bani Asad. Digelar At-Tahirah, yang suci ataupun maruah diri, suci maruah diri. Berkahwin dengan Rasulullah ketika usianya 40 tahun. Dikurniakan 6 cahaya mata, iaitu Al-Qasim, Abdullah, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulthum dan juga Fatimah. Baiklah, seterusnya kita lihat pula beliau merupakan tokoh perniagaan yang kaya, yang pertama memeluk Islam dan wafat pada tahun ke-10 kerasulan Nabi SAW dalam usianya 65 tahun. Itu berkaitan dengan Khadijah binti Khuwailid, iaitu isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Baiklah, kita lihat pula sifat utama Sayyidatina Khadijah, seorang yang bijak. Dia merujuk orang yang berilmu, ketika Rasulullah diberikan wahyu yang pertama di Gua Hira, dalam keadaan Rasulullah takut, Rasulullah dalam keadaan gemetar, maka Khadijah ni berjumpa dengan Waraqah, Waraqah bin Naufal, untuk bertanyakan tentang apakah ciri-ciri ni sampai dia tahu bahawa ini adalah ciri-ciri Nabi ataupun ciri-ciri Rasul. Dan seterusnya, Khadijah ni dia memberi semangat pengorbanan yang tinggi, sangat banyak membantu umat Islam, termasuklah keluarga Bani Hashim, iaitu keluarga Rasulullah SAW sendiri. Pada saat kematian pula, seluruh harta Khadijah ni telah dibelanjakan ke jalan Allah. Antara kata-kata Khadijah yang menenangkan hati Rasulullah, katanya, bergembiralah, demi Allah dia tidak akan merendahkanmu. Engkau menjalinkan silaturahim, jujur dan amanah, menanggung anggota keluarga yang kekurangan, menjamu para tetamu dan membantu orang yang ditimpa musibah. Itu macam mana Khadijah dia menenangkan Rasulullah SAW, menyejukkan hati Nabi dalam keadaan Nabi tengah kerisauan. Itu peranan Khadijah sebagai isteri pertama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, seorang wanita yang hebat. Baiklah, seterusnya kita lihat pula sumbangan Sayyidatina Khadijah, di mana sentiasa bersama dan memberi sokongan yang penuh pada suami tercinta. Sediakan bekalan masa Rasulullah beruzlah. Dan yang kedua, menjadi pendorong dan pendukung, penyokong Rasulullah dalam menyebarkan dakwah. Dan yang ketiga, membelanjakan semua hartanya untuk Islam. Dan Rasulullah bersabda yang bermaksud sebaik-baik wanita pada zamannya ialah Maryam binti Imran dan Khadijah binti Khuwailid. InsyaAllah, hebatnya Khadijah kan. Seterusnya kita lihat tokoh kedua, suri teladan yang kedua ialah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Sri Kandi ilmu. Nama sebenar Aisyah binti Abu Bakar, keturunan bangsawan Quraisy dari suku Bani Taim. Gelaran Al-Siddiqah yang bermaksud wanita yang berkata benar, dan Al-Humaira yakni putih kemerah-merahan. Perkahwinan, berkahwin dengan Rasulullah pada bulan Syawal 3 tahun sebelum hijrah, dan kewafatan pada tahun 58 hijrah, usianya 67 tahun. Ini Aisyah lah, isteri Rasulullah yang paling muda. Baiklah, kita lihat pula tentang sifat utama Aisyah, seorang yang cerdas, pintar. Dia dapat didikan dari ayahandanya, daripada Rasulullah juga. Beliau rajin bertanya, selalu mengikuti majlis ilmu. Dan antara ilmu yang dikuasainya termasuklah Al-Quran, ilmu hadis, bahasa Arab, syair dan perubatan. Sabar dan tabah. Yang kedua, dia sabar dan tabah sebab dia pernah difitnah oleh golongan munafik. Dalam hadisul if, dia difitnah melakukan perkara yang sumbang, tetapi sebenarnya Al-Quran, dia seorang yang suci. Akhirnya Al-Quran telah membersihkan. Allah turunkan wahyu untuk membersihkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Satu keistimewaan bagi Aisyah kerana dia telah dibersihkan
maruahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui surah An-Nur ayat 11. Beliau juga merupakan seorang yang pemurah dan lemah lembut. Aisyah ni sangat dermawan, yang suka bersedekah apa saja yang ada di tangan. Dia pernah berikan sebiji kurma kepada seorang wanita yang datang dengan 2 orang anak dia. Okey, sedangkan itu saja makanan yang dia ada. Masya Allah, kan? Kalau kita tak ada dah yang lain, susahlah kita nak bagi, kan? Tapi Aisyah ni Masya Allah, ya, dia sanggup berlapar untuk membantu orang lain yang dalam kesusahan. Okey, itu berkaitan dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Seterusnya kita lihat pula bagaimana Allah telah membersihkan Aisyah yang Ustazah cakap tadi, kan? Sungguhnya orang yang membawa berita dusta itu adalah golongan, segolongan daripada kamu. Jangan kamu menyangka berita dusta itu buruk bagi kamu, bahkan baik bagi kamu. Setiap antara mereka akan beroleh hukuman sepadan dengan kesalahan yang dilakukannya. Dia surah An-Nur ayat 11 ni lah Allah menegur orang beriman yang percaya dengan fitnah-fitnah yang dibawa oleh orang munafik, dan akhirnya dia telah dibersihkan dan sebenarnya menaikkan lagi darjat dia sebagai wanita yang solehah. Baiklah, Aisyah ni lagi sumbangan dia telah meriwayatkan tidak kurang daripada 2210 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pelbagai bidang. Dia merupakan tempat rujukan para sahabat dan umat Islam selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutamanya dalam hal kewanitaan dan kekeluargaan. Dan dia pakar dalam pelbagai bidang, Dia pakar dalam pelbagai bidang ilmu seperti Quran, hadis, fiqh, kewanitaan, bahasa Arab dan lain-lain. Masya Allah, hebat kan Aisyah? Dan iktibar, kita boleh ambil iktibar, kita hendaklah belajar bersungguh-sungguh sehingga menjadi pakar dalam bidang yang dipelajari. Kita hendaklah bersabar dan berdoa serta berserah kepada Allah dan selalu bersedekah serta suka membantu. Urwah berkata pada Sayyidatina Aisyah, ilmu pengetahuanmu yang luas tidak menghairankan saya kerana dia adalah isteri pada Rasulullah dan anak kepada Abu Bakar. Masya Allah, lelaki yang pertama memeluk Islam. Itu hebatnya Sayyidatina Aisyah. Seterusnya kita lihat pula seorang lagi tokoh yang hebat, iaitu Sayyidatina Fatimah Ratu Syurga. Nama sebenar Fatimah binti Muhammad. Dia digelar Az-Zahra yang bermaksud putih berseri-seri. Perkahwinan, dia berkahwin dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan dikurniakan 4 orang cahaya mata, iaitu Hasan, Husain, Zainab dan Ummu Kulsum. Kedudukan dalam keluarga, dia merupakan puteri bongsu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidatina Khadijah. Dia merupakan kanak-kanak perempuan yang pertama menerima Islam dan dia wafat 6 bulan selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam usianya yang sangat muda, iaitu 28 tahun. Nasihat Rasulullah semasa Fatimah meminta pembantu rumah. Fatimah kan anak dia kecil-kecil, masa tu dia minta pembantu rumah kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah kata yang bermaksud, inginkah kamu berdua aku tunjukkan perkara yang lebih baik dari pembantu rumah? Rasulullah beritahu pada Aisyah dan Sayyidina Ali. Maka sebelum tidur bacalah Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Rasulullah bagi 3 perkara ataupun 3 zikir yang boleh menyebabkan berasa ringan dalam beramal. Jadi tak perlu pembantu rumah, malah mendapat pahala berganda-ganda. Baiklah, sifat utama Sayyidatina Aisyah, beliau seorang yang taat, kasih dan taat pada ayahandanya. Mengurus makan minum ayahandanya selepas kematian bondanya sehinggalah digelar Ummu Abiha, iaitu ibu kepada ayahnya. Digelar sedemikian. Redha dan tabah terhadap perkara yang berlaku pada keluarganya. Dalam dugaan-dugaan yang dihadapi oleh Rasulullah dalam kehidupan yang serba kekurangan. Pernah suatu hari kafir Quraisy telah meletakkan kotoran, termasuklah uri unta, semasa Rasulullah solat ataupun sedang sujud di depan Kaabah. Maka Fatimah telah datang membersihkan kotoran yang diletakkan oleh kafir Quraisy tersebut semasa baginda tengah solat tadi. Masya Allah, seorang anak yang begitu taat, kasih kepada ayahandanya. Seterusnya kita lihat sumbangan Sayyidatina Fatimah. Beliau merupakan pendorong kepada Rasulullah ketika ditentang kafir Quraisy. Beliau sangat mengambil berat terhadap ayahandanya dengan memberi khidmat bakti dalam menyediakan keperluan harian dan berjaya mendidik anak-anak menjadi Muslim yang soleh dan solehah. Masya Allah, hebatnya Sayyidatina Fatimah.
Sayyidatina Fatimah ni antara sumbangan dia. Iktibar yang kita boleh ambil dari kisah ini, yang pertama, kita hendaklah menjadi anak yang soleh dan solehah. Yang kedua, kita hendaklah berkhidmat kepada ibu bapa kita, ya, agar dirahmati Allah. Yang ketiga, kita hendaklah mewujudkan, mewujudkan keluarga yang mentaati Allah, ya, dalam keluarga kita. Biarlah kita yang menjadi orang yang mendorong untuk mewujudkan keluarga yang soleh, ya, walaupun kita seorang anak, ya. Baiklah, seterusnya yang keempat dan terakhir, Sayyidatina Sumayyah, Sayyidatul Syuhada, yang ini penghuluwati para syahid. Nama Sumayyah binti Hubbab. Beliau adalah bekas hamba kepada Abu Huzaifah Al-Makhzumi. Berkahwin dengan Yasir bin Amir dan anaknya bernama Ammar bin Yasir. Kelebihannya, dia adalah wanita yang pertama syahid. Di mana keluarga Sumayyah ni antara golongan yang terawal masuk Islam. Bagaimana dia syahid? Sebab mereka beriman, maka kafir Quraisy marah dan mendesak untuk membunuh mereka. Tapi mereka tetap dengan imannya. Akhirnya dia disula dan dibunuh oleh Abu Jahal dengan tombaknya. Baiklah, sifat utama Sumayyah ni, dia seorang yang sabar, yang mempertahankan akidahnya, tetap beriman walaupun disiksa dengan kejam. Sumayyah dan suaminya syahid akibat disiksa. Manakala Ammar pula bertahan dengan siksaan yang teruk tadi, sehingga akhirnya dia terpaksa berpura-pura mengikut kehendak kafir Quraisy, tapi hatinya tetap beriman kepada Allah. Masya Allah, itulah hebatnya sifat utama ataupun kehebatan yang ada kepada Sumayyah dan keluarga Yasir. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Utsman radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Bersabarlah keluarga Yasir, sesungguhnya tempatmu adalah syurga." Masya Allah, Rasulullah dah jamin syurga untuk Sumayyah dan keluarganya. Allahu Akbar. Kita doalah semoga Allah juga memberikan syurga kepada kita. Doa supaya Allah berikan syurga kepada kita dan keluarga kita, dan juga semua sahabat-sahabat kita, insya-Allah, amin. Dan kita lihat dalam kes Ammar tadi, dia telah mengikut kehendak kafir Quraisy. Ini ada kaitan dengan surah An-Nahl ayat 106, di mana Allah berfirman yang bermaksud, barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. Dia dipaksa kafir, dipaksa untuk kafir tapi hati dia tenang. Dia tetap beriman dalam hati dia, cuma dia terpaksa untuk menyatakan kekufurannya demi menyelamatkan nyawanya. Tapi Allah kata apa? Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Masya Allah, dalam kisah Ammar tadi, dia tidak dikira kufur sebab dia terpaksa, tapi hatinya tetap beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab pada waktu itu orang yang beriman ni sedikit. Jika ramai yang mati, siapa lagi nak meneruskan dakwah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Masya Allah, satu pengorbanan daripada Ammar bin Yasir. Malah sedih dia melihat ayah bundanya dibunuh di depan mata. Masya Allah, satu kenangan yang sangat-sangat mengerikan. Dan sumbangan Sumayyah, dia menjadi contoh dalam mempertahankan agama Islam dan sanggup menggadaikan nyawa demi Islam. Mampukah kita? Dan yang ketiga, memberi imej yang baik dalam memperjuangkan akidah Islam. Masya Allah, kan? Suatu yang sangat-sangat kuat. Jiwanya, imannya, keyakinannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan iktibar yang kita boleh ambil, kita hendaklah menghargai akidah dan iman. Sebab itulah perkara yang paling berharga dalam hidup kita. Yang kedua, memelihara iman daripada perkara yang boleh merosakkannya. Yang ketiga, kita hendaklah tegas menegakkan kebenaran, dan kita hendaklah bercita-cita untuk mati syahid, agar Allah benar-benar mematikan kita dalam keadaan beriman dan syahid fisabilillah. Mudah-mudahan insya-Allah daripada 4 tokoh tadi, Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Fatimah, Sayyidatina Aisyah dan juga Sumayyah, kita dapat mengambil iktibar, dan sama-samalah kita berusaha untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mencontohi tokoh-tokoh wanita suri teladan ummah tadi, insya-Allah. Dan anak-anak jangan lupa di ruangan description ada soalan-soalan berkaitan dengan tokoh-tokoh dalam bentuk Google Form. Mudah-mudahan anak-anak faham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah.